Sukan Boli Padang yang menjadi lubuk emas Malaysia tidak akan dipertandingkan pada Sukan SEA Thailand 2025. Presiden Bowling Padang Malaysia, Datuk Awalan Abdul Aziz berkata, keputusan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Persekutuan Sukan SEA yang diadakan di Thailand pada 25 Oktober lalu. Beliau nyata kecewa dengan keputusan itu memandangkan Thailand mempunyai kemudahan yang baik apabila pernah menganjurkan kejohanan bowling Padang Asia di Pattaya Mac lepas. Jelas Datuk Awalan walaupun mendapat sokongan daripada negara lain, Thailand menyatakan tidak bersedia menjadi tuan rumah acara bowling Padang. Majlis Olimpik Malaysia sebelum ini menyatakan hasrat mengemukakan rayuan agar bowling Padang dipertandingkan di Sukan SEA Thailand 2025 selepas sukan itu tidak disenaraikan dalam edisi lalu. Kali terakhir bowling Padang dipertandingkan pada Sukan SEA 2019 di Filipina dengan skuad negara meraih 4 pingat emas dan 2 gangsa daripada 6 acara dipertandingkan. Masih mengenai Sukan SEA Thailand, Persekutuan E-Sukan Thailand TESF mengesahkan permainan Mobile Legend Bang Bang MLBB akan menawarkan pingat dalam kategori E-Sukan. Sekaligus, MLBB secara konsisten 4 kali berturut-turut menjadi acara menawarkan pingat sejak mula diperkenalkan di Sukan SEA Filipina 2019. Presiden TESF Santi Lotong berkata kerjasama dengan pembangun permainan Munton akan membuka peluang ekonomi dan pelancongan untuk Thailand. Ia satu lagi langkah positif terhadap cabang e-sukan yang semakin diterima masyarakat sukan Thailand dan global sebagai sukan yang kompetitif. Butiran lanjut mengenai pasukan yang bertanding dan format dan bilangan pertandingan akan diumumkan dalam masa terdekat. MLBB memegang rekod sebagai acara e-sukan paling tinggi jumlah tontonan dalam sejarah Sukan SEA di Kemboja dengan rekod 2.7 juta tontonan. Konfederasi Hoki Malaysia KHM berhasrat untuk menganjurkan lebih banyak perlawanan persahabatan bertaraf antarabangsa di dalam negara, khususnya buat skuad remaja. Presidennya Datuk Seri Subhan Kamal menyifatkan langkah itu mampu melahirkan pemain yang matang pada masa akan datang dengan memberikan lebih pendedahan dan pengalaman. Tambah beliau lagi, ianya merupakan cara terbaik kerana dapat mengurangkan kos perbelanjaan bagi menghantar skuad negara bermain di luar. Macam saya katalah, kerana dana ni nak keluar tu mahal, jadi kita buat tournament kat sini. Dan insyaAllah kita pun dah bincang, mungkin selepas ni banyak tournament ataupun friendly matches kita akan buat di Malaysia. Kita jemput pasukan luar datang ke sini lah. Jadi besok... Ini berita gembira buat penyokong Manchester United. The Red Devils dilapor semakin hampir mendapatkan Ruben Amorim sebagai pengurus baharu bagi menggantikan Erik ten Hag. Beberapa laporan mendakwa dia dijangka mula mengendalikan The Red Devils hujung minggu ini. Perbincangan antara United dan kelab kendalian Amorim Sporting Lisbon dikatakan berlangsung dengan positif. Ruud van Nistelrooy kini dilantik sebagai pengurus sementara. Namun dia hanya akan mengendalikan pasukan untuk satu perlawanan menentang Leicester City pada pusingan 16 Piala Liga Khamis ini. Pengendali berusia 39 tahun itu dijangka mula mengendalikan United untuk aksi Liga Perdana Inggeris menentang Chelsea Isnin ini. Menurut media Portugis, United akan menghantar 3 pegawai ke Lisbon untuk menandatangani perjanjian. Terdapat juga laporan mengatakan Amorim akan berlepas ke Manchester hari ini selepas aksi kelabnya Sporting menentang Nasional pada aksi Piala Liga. Akram Afif dari Qatar dinamakan sebagai pemain terbaik Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bagi kategori lelaki dalam majlis yang diadakan di Seoul, Korea Selatan. Bagi kategori wanita, anugerah pemain terbaik dimenangi Kiko Seike dari Jepun. Akram yang merupakan penyerang utama Qatar memimpin pasukan itu menjuarai Piala Asia pada awal tahun ini. Pemain berusia 27 tahun itu turut dinamakan sebagai pemain terbaik kejohanan dan memenangi kasut emas dengan 8 gol. Ini adalah kali kedua Akram dinobatkan pemain terbaik Asia selepas 2019. Akram yang pernah bermain di Belgium dan Spanyol pada awal kariernya juga memimpin kelab Al Sadd untuk memenangi 2 kejuaraan
gelaran domestik di Qatar. Sementara itu, Kiko Seke menang kategori wanita selepas meledak 20 gol untuk bantu Urawa Red Diamonds Ladies menjulang gelaran domestik Jepun tahun kedua berturut-turut. Kiko juga memainkan peranan penting apabila Urawa memenangi gelaran Kelab Asia dan adalah sebahagian daripada skuad Jepun yang mara ke suku akhir Olimpik Paris 2024. Saudara, sekian berita perdana dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Saya Fazim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.